Okey, ini kita masuk topik baru, bab 3 kan? Sistem persamaan. Okey. Ini juga adalah silibus baru yang baru diperkenalkan dalam KSSM. KSSM baru diperkenalkan sistem persamaan yang melibatkan 3 unknown. Sebelum ni kalau untuk pengetahuan kamu, sebelum ni sistem silibus sebelum ni hanya melibatkan 2 unknown sahaja kan. Cuma kalau kita tengok dia lebih kurang sama je. Cuma kamu kena cekap sikit, kena ada banyak kerja lebih sikit lah dekat bila melibatkan 3 unknown. Okay. Jadi kalau kamu tengok latih diri 3.1 tu, dia simple je 3.1 ni. Dia nak perkenalkan benda ni, iaitu yang pertama dia bagi satu ayat, dia kata bentukkan persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah bagi pernyataan berikut. Dia simple je kan. Okey, kalau kamu tengok ayat dia simple. Dia kata Aiman membeli 3 helai seluar, 2 helai baju dan sepasang kasut. Dia membelanjakan 750 untuk semua barang yang dibeli. Senang je. Untuk unknown ni suka hati kita pakai apa. Dan biasanya maklumat yang diberi, perkataan yang diberi, benda-benda tu huruf depan dia lain dah. Okay. Tapi kalau kamu nak nyatakan dalam bentuk X, Y, Z pun tak apa. Tak ada masalah. Contoh macam ni, saya buat yang pertama. Saya ambil 3 helai seluar. Okay. Campur dengan 2 helai baju. Kan? Dan sepasang kasut. Sepasang kasut kita kira tambah 1 je kasut. K saja. Sama dengan 750. Ini benda ni yang kita panggil dia persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah. Kan? Persamaan linear dalam 3 pemboleh. Apa maksud linear? Linear, syarat utama dia adalah kuasa dia sama dengan 1. Dia paling tinggi 1. 2 tak boleh dah. Kan? 2 tak boleh, 3 lebih tak boleh dah. Kurang pun tak boleh. Dia kuasa dia hanya 1. Maksudnya S1, B1, K pun 1. Unknown dia hanya berkuasa 1. Okey? Kita tengok nombor 2. Simple je nombor 2. Terangkan sama ada persamaan berikut adalah satu sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah atau bukan. Ayat dia simple je. Yes or no. Yang pertama, kalau kamu tengok A tu, kamu tengok A, dia bagi kat situ apa? 2M tambah 6N tolak 2P sama dengan 4. Okey, kemudian dia bagi N sama dengan 5M campur P. Kemudian yang ketiga adalah 4M campur P sama dengan 2M per 5. Okey, apa kita buat? Pertama kita selesaikan bagi cantik. Kan, susun bagi cantik ni ada kurungan, tak cantik lah. Kan? Yang atas ni ada kurungan, jadi kita kembangkan kurungan dia. Jadi dia akan jadi kat sini, kalau yang atas ni dia akan jadi 2M tambah 6N tolak 12P sama dengan 4. Nampak? Kita kembangkan saja. Kurungan yang kacau kat situ kan. Okay. Yang kedua pula, dia tak susun. Sepatutnya susunan dia unknown belah kiri, nombor belah kanan. Nombor pun tak ada. Tapi nombor tak ada tak salah. Kalau nombor tak ada maksudnya nombor dia adalah kosong. Jadi kita susun bagi cantik. M siapa? Contoh macam ni, kalau kamu tengok bila saya buat, saya tak nak pindah ni ke sini. Saya nak pindah N ke sini tapi saya susun belah kiri. Jadi tengok 5M N pindah jadi tolak N kemudian tambah P sama dengan kosong. Yang bawah ni masalah dia pula ada pecahan, tak cantik lah. Bila ada pecahan 5, kita darab semua dengan 5 baru cantik jadi. Darab semua dengan 5 kita akan dapat kat sini apa? Kita akan dapat kat sini 20M. Betul ke saya salin? Okey 20M. Okey. Kemudian kat situ tambah dengan 5P. Okey. Kemudian sama dengan 2M. Okey. Tapi tak cantik lagi sebab apa? 20M dengan 2M kita boleh selesaikan. Ini saya akan selesaikan 2M bagi pindah jadi tolak
akan jadi sini kosong dan sini akan tinggal hanya 18. Okey. Kalau kamu tengok, ketiga-tiganya adalah linear. Dan ketiga-tiganya adalah linear. Jadi kita boleh panggil dia adalah sistem. Kita panggil dia apa? Persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah. Dia dikira 3 pemboleh ubah juga tau. Sebab walaupun yang bawah ni 12, tapi sebab dia ada 3 orang kat sini dan pemboleh ubah paling banyak dia adalah 3, dia dikira sebagai 3 pemboleh ubah. Okey, cuma bagi susun cantik lah. Jadi bagi nampak ni linear. Linear maksudnya kuasa unknown dia, kuasa dia paling tinggi hanyalah 1. Okey. Kalau kau tengok yang B tu, kita shortcut lah Okey. B tu kamu nampak F tu dah kuasa 2. Bila F tu kuasa 2 maksudnya dia automatik, dia bukan sistem persamaan linear. Bila ada kuasa 2 kita dah belajar kalau kuasa 2 nama dia apa? Kuadratik. Kuadratik dia tak boleh ada contoh macam ni dia tak boleh ada contoh kalau X okey. Dia tak boleh X kuasa 2 tak boleh. XY pun tak boleh. Nampak? XY pun tak boleh. XY dia bukan linear lah. Dia melibatkan darab 2 unknown pun dikira yang ini tak linear, ini tak linear. Linear hanyalah X saja. Unknown dia hanyalah kuasa 1. Perkali dia berapa kita tak kisah. Okey? Sekarang kita tengok yang kalau kamu tengok kat situ untuk C. Untuk C C pun saya nampak dia adalah linear. Jom kita buktikan tengok. C nombor 2 C. Tengok. Okey. Nombor 2 C. Dia bagi 7A. Tolak C sama dengan 6B. Kemudian dia bagi 3 tolak 4C sama dengan 10A tambah B. Kemudian dia bagi A per 6 tambah 3B sama dengan 2C tambah B. Ni macam tadi kan, tak ada masalah. Yang pertama, tak susun. Tak susun, kita susun. 7A tolak 6B tolak C sama dengan 0. Itu yang pertama. Kita susun. Dia tak susun, kita susun. Yang kedua, okey, kalau kamu tengok kat sini, kalau kita pindahkan A dengan B belah sini, dia banyak kerja. Kita pindah C belah sini. Tapi kita tulis susunan dia terbalik. Saya akan tulis apa dulu? Saya akan tulis 10A. Kemudian tambah B. Kemudian tolak pergi sebelah jadi tambah 4C sama dengan 3. Yang last sekali, macam tadi. Ni ada 2 orang. Mana? Ni. Tak payah. Dia tak pindah. Dia je pindah. 3 ni, dia pusing. Okey? Jadi kalau kamu tengok sini, 6 ni dengan 2. Expand dengan pecahan, biasanya kita akan buat pecahan dulu. Pecahan dulu baru expand. Okey? Contoh saya akan buat apa? Saya darab semua orang dengan 6. Jadi yang ini kita akan dapat A tambah dengan 18B sama dengan kat sini dia akan jadi 12C campur B. Jadi apa jadi kat sini? Dia akan dapat kat situ kita kembangkan A tambah 18B sama dengan 12C tambah 12B. Ni nak bagi cantik je. Okey, jadi kamu tengok bila kita susun semua saya bawa ke sini dia akan jadi A tambah 18 tolak 12 tinggal 6B kemudian tolak 12C sama dengan 0. Dan kamu tengok dia adalah linear. Linear 3 pemboleh ubah. Boleh? Macam mana? Ada soalan? Boleh faham? Ada soalan tak? Tadi kita masuk ada Okey. Kita masuk sebelah macam mana nak selesaikan? Sebenarnya yang fokus saya hari ini sebenarnya adalah macam mana nak selesaikan. Macam mana nak selesaikan? Okey.
Dia ada dua kaedah sebenarnya. Yang dalam buku teks kamu ada 3. Kalau kamu tengok dalam buku teks kamu sebenarnya ada 3. 1 tu tersirat. 2 tersurat. Sudah, apa tersurat cikgu, apa tersirat. Kan? Okey. Jadi nak selesaikan sistem persamaan dalam 3 pemboleh ubah ni, kalau kamu tengok, kaedah yang paling favorite ada 2 je, iaitu penghapusan. Penghapusan, penggantian. Cuma 2 ni saya bagi tahu kamu apa? Yang ni yang jelas, nampak soalan dia. Kamu belajar pun nampak jelas. Seorang lagi, dia suruh kamu scan. Yang ketiga dia suruh scan, ada kotak tu. Kotak tu apa benda tu? QR code tu. Dia suruh kamu scan. Yang ni sebagai Gauss. Gauss. Tapi Gauss ni sebenarnya bagus tak kalau kamu tahu. Cuma yang ni dia belajar lebih kepada dalam level yang lebih tinggi, iaitu metrik. Kamu masuk metrik ni ke atas. Sampai ke kamu universiti lah kamu akan jumpa ni. Gauss, Jordan semua kan. Tak apa. Kita akan fokus 2 ni dulu. Nanti kalau ada masa saya akan ajar kamu Gauss. Okey. Dan sebenarnya kita pula buat satu lagi. Kita tambah satu lagi. Suka-suka kita sendiri. Iaitu kalkulator. Sebab kalkulator kamu boleh mengira persamaan linear ni untuk 3 unknown. Kita pakai mod EQN, pilih nombor 1 macam biasa, unknown tu 3. Tapi macam biasalah kena susun bagi cantik dulu. Okey? Jom kita tengok. Okey. Cuma kalau kamu tengok soalan dia biasanya bila nak guna penghapusan, bila pengguna pergantian. Yang pertama, kalau soalan suruh kena pakai. Soalan kata gunakan penghapusan, guna penghapusan. Soalan kata gunakan pergantian, guna pergantian. Itu kalau soalan suruh. Satu lagi, soalan tak suruh, pandai-pandai buat. Pandai-pandai buat kita tengok. Biasanya penghapusan digunakan kalau nombor-nombor dia besar. Ni kalau nombor besar. Nombor besar. Maksudnya ada 3, ada 5, ada 7, ada negatif. Macam tu lah cerita dia. Tapi kalau pergantian ni, kalau tiba-tiba unknown dia atau macam tadi. Ada atas 3 orang. Yang kedua 3 orang. Bawah ada 2 orang. Kan? Yang 2 orang pula nombor dia simple-simple je. Itu kita pakai. Pergantian ni biasa kita akan pilih kalau kita boleh keluarkan unknown tu dengan mudah. Iaitu melibatkan nombor yang senang-senang. Sebab ini pergantian. Ini nombor dia mudah. Okey? Itu kalau soalan tak suruh. Kalau suruh tak boleh buat apa lah. Dia bagi nombor gila-gila, dia kata buat pergantian. Sama, terpaksa lah. Terpaksa kita buat. Okey? Tengok nombor 1. Latih diri 3.2. Okey. Nombor 1. Jom. Kita try tengok. A. Yang ini dia kata kena guna penghapusan. Okey. Penghapusan. Soalan A. 7X tambah 5Y tolak 3Z sama dengan 16. 3X tolak 5Y. Kemudian campur 2Z sama dengan negatif 8. Okey. Kemudian 5X campur 3Y tolak 7Z sama dengan 0. Okey. Macam mana kita nak buat? Nak pilih yang mana dulu penghapusan? Okey. Kalau kamu rasa macam kamu sang cikgu, nak pilih mana dulu? Nak X ke Y ke Z? Dia tak kisah sebenarnya, suka hati kamu. Kecuali kamu tiba-tiba kamu nampak ada satu benda yang senang nak mati. Jadi macam mana nak tahu benda tu senang nak mati? Kita tengok benda yang senang nak mati kalau benda tu sama. Contoh tadi saya nampak. Ni 5. Ni 5. Cantik. Maksudnya cantik lah. Senanglah kita nak hapuskan Y. Tapi kena ingat. Bila kita hapuskan Y, satu combination lagi kena hapus Y juga. Apa cerita ni? Okay, contoh. Mula-mula saya akan ambil yang ini nombor 1, nombor 2, nombor 3. Saya letak nombor dulu bagi senang. Jadi saya nampak kat sini, ni 5, ni 5. Nampak?
Jadi saya akan keluarkan dua orang tu untuk saya hapuskan Y ni sebab senang. Jadi saya akan keluarkan dia orang. Bawah tu. Dan keluarkan saya akan letak 7X campur 5Y tolak 3Z sama dengan 16 3X tolak 5Y campur 2Z sama dengan negatif 8. Okey, bila dah nak hapuskan, biasanya saya bagi kita pelajar, kamu nombor dah sama, boleh apa kita kotak. Bila kita kotak, kita tengok macam mana dia boleh mati. Kan? Seorang tambah, seorang tolak. Jadi macam mana nak habiskan? Nak habiskan maksudnya kalau simbol dia tak sama, kalau simbol tak sama, nak matikan dia kita tambah. Nampak? Kita test tengok. Betul tak tambah? Kita test. 5Y tambah dengan negatif 5Y. Jadi dia akan jadi 5Y tolak 5Y. Habis. Sama dengan kosong. Maksudnya habis. Sebab tujuan kita nak matikan dia. Lepas tu kita test. Kan? Biasanya kalau dia bagi positif-positif, kita tolak. Negatif-negatif pun kita tolak. Tapi kalau simbol dia tak sama, tambah, sama, tolak. Itu senang je nak ingat dia. Tak sama, tambah, sama, tolak. Okey? Jadi bila kita tambah dua ni, automatik kita akan dapati bahawa dua ni mati habis. Kosong. Tak payah tulis dah. Okey? Yang tinggal 7 tambah 3 akan jadi 10X. Kat sini. Yang ni pun kita tambah juga. Negatif 3 tambah Z. Tambah Z. Tambah 2Z. Dia akan jadi negatif 1. Tinggal negatif Z. Okey. 16 tambah negatif 8. Tinggal 8. Jadi kita dah dapat persamaan kita yang keempat. Macam tu. Ya, kalau kamu sangkut, kamu beritahu saya. Kan? Okay, tak faham, kamu tanya terus. Bila dah dapat nombor 4, kita kena dapat seorang lagi persamaan yang ada X dengan Z juga. Tapi tak boleh pakai lah 1 dengan 2 dah pakai. Kita kena pakai nombor lain. Combination lain. Suka hati lah. Contoh kamu nak pakai 1, 2 ke 2, 3. 1, 3 ataupun 2, 3 boleh pakai. Kenapa? 1, 2 dah pakai. Jadi 2 combination lagi adalah 1, 3 atau 2, 3. Ini boleh pilih suka hati. Contoh, untuk soalan ni, jom kita tengok. Kita nak pilih apa? Okay, kita akan tengok. Biasanya saya akan pilih. Tadi kita kena matikan Y juga tau. Y juga. Jadi kita pilih nampak. Sama ada kamu nak ambil yang negatif jumpa positif. Ataupun positif jumpa positif. Suka hati. Okay, saya suka. Saya ambil positif-positif lah. Jadi saya akan kumpulkan 1 dengan 3 pula. 1 dengan 3 sini. 1, 7X campur 5Y tolak 3Z sama dengan 16. Nombor 1 tadi. Dan nombor 3. 1, 2 tak boleh. Nombor 3 pula. 5X. Ya, saya punya earphone ni jatuh pula selalu. Ni anak saya main ni. Habis dia pergi cabut saya punya ni. Tambah 3Y tolak 7Z sama dengan 0. Dah senang. Kan? Tujuan kita nak hapuskan apa? Y. Jadi saya akan kotakkan Y tu guys. Tujuan kita nak hapuskan Y. Tapi ada masalah. Apa masalah kita? Seorang 5, seorang 3 sampai bila pun tak mati. Jadi macam mana kita nak samakan? Bila nak samakan, kita kena cross. Cross macam mana? 3 ni, kita akan pergi ke atas, letak kat depan. 5, turun bawah, letak kat depan. Apa maksud letak kat depan? Darablah semua. Gitu cerita dia. Darab semua. Kita akan dapat 2 persamaan bawah ni. Dia akan dapat 21X tambah 15Y tolak 9Z sama dengan 48. Okey, bawah pula. 25X tambah 15Y tolak 35Z sama dengan 0. Nampak? Sebab saya kata soalan ni memang penat sikit buat. Penat, tapi dia tak susah mana bila dah biasa buat.
Jadi sekarang ni 15Y. 15Y. Macam mana nak matikan dia? Kita tolak. Kita test. Betul tak tolak? 15Y tolak 15Y. Betul. Habis. Kosong. Nampak? Jadi bila tolak, dia mati. Yang lain pun kena tolak juga. Jadi 21 tolak 25. Negatif 4X. Okey. Negatif 9 tolak negatif 35. Yang ini kita akan dapat berapa? 6. 26. Kan? Kita akan dapat 26. 26 Z sama dengan 48. Okey. Cuba cek betul tak? Kadang-kadang saya kira salah ni. 9 campur 35. Betul tak? Negatif 9. Oh, sorry. Negatif 9 campur 35. Betul. Okey. Sekarang kita ada persamaan yang nombor berapa ni? 5. Jadi nombor 5 dengan nombor 4 dia dah sama unknown. Jadi kita dah boleh letak dia lah. Letak sini. Saya letak sini 10 X dengan tolak Z sama dengan 8. Lagi sekali kita nak hapuskan siapa? Nak matikan? Kamu tengok saya nak matikan kat sini apa? Suka hati kamu nak matikan mana? Contoh, nak matikan X ke nak matikan Z? Mana-mana? Suka hati. Kan? Contoh kalau saya nak matikan Z, saya darab dengan 26. Cuma kalau kamu tengok nombor kat sini, nombor yang kat atas ni dia ada 4, 26, 48. Kita boleh kecilkan. Kalau kita tak kecilkan besar nombor tu. Contoh saya kecilkan. 4, 26, 48 ni saya kecilkan jadi apa? Saya bahagi 2 jadi 2. Bahagi 2 jadi 13. Bahagi 2 jadi 24. Kita boleh kecilkan. Tak ada masalah. Senang sikit kita buat. Jadi saya akan samakan apa? Z ni 13. Jadi yang bawah tu semua saya akan darabkan dengan 13. Jadi kita akan jadi persamaan kita yang atas tak berubah. Akan dapat kat sini 130X tolak 13Z sama dengan 13, 8. 80, 24. 104. Okey, hari yang asal tu saya tulis turunkan semua. Turunkan tambah 13Z sama dengan 24. Dah. Sekarang kita dah boleh hapuskan satu lagi unknown. Iaitu siapa? Z pula. Macam mana nak hapuskan Z? Kita tengok dekat 13 ni. Satu positif, satu negatif macam tadi. Kalau satu positif, satu negatif maksud tak sama. Maksudnya kita nak hapuskan dia, kita guna tambah. Okey. Bila kita tambah, ni mati. Yang ini akan jadi 128X. Sama dengan 128. Kita buat panjang lah jawapan dia apa? X sama dengan 1. Nampak? Dah dapat X, dia beranak nanti. Habis semua akan dapat. Okey? Cuba fahamkan sekejap. Tengok. Dah habis satu whiteboard ni. Habis satu whiteboard. Baru dapat X. Okey? Jadi saya tengok dah dapat X. Ruang nombor 4 saya ni kosong. Bawah ni saya boleh dapatkan apa? Z pula. Bila saya gantikan X. Nampak? Jadi saya boleh buat kat sini jalan kerja. Saya akan dapatkan apa? X kita 1. Saya gantikan 10 kali 1. Tolak Z sama dengan 8. Jadi saya akan ambil 10 tolak 8 sama dengan Z. Dan oleh sebab itu saya dapat pula Z sama dengan 2. Dapat 2 orang dah. X dah dapat. Z pun dah dapat. Tinggal seorang lagi siapa? Y. Y ni suka hati. Kau pilih mana satu Y yang kau suka. Kan? Ada banyak Y. Pilih mana-mana. Contoh saya pilih nombor 2. Saya nak nombor 2 untuk dapatkan Y. Tak ada masalah. Kita ambil nombor 2 ni. 3. X dah ada. 1 tolak
5. Y belum ada. Z kita dah ada 2. Sama dengan negatif 8. Nampak? Saya habiskan ni dia akan dapat apa? 3 campur 4. 7. 7 tolak 5Y sama dengan negatif 8. 7 pindah sebelah akan dapat negatif 5Y sama dengan negatif 15. Okey. Negatif-negatif mati. Oleh sebab itu Y dapat 3. Panjang cerita dia. Itu kita panggil dia kaedah penghapusan. Okey. Dan Aizan ni bila dah biasa buat nanti kamu biasanya jarang akan buat kaedah satu kaedah. Biasa kita akan buat 2 kaedah. Buat penghapusan dan penggantian. Lagi mudah. Okey. Ambil ni kejap. Tengok. Sekarang kita boleh cek jawapan. Jangan risau. Macam mana cek jawapan? Kita pakai mod. Mana? Tu. Mod equation 1. Unknown 3. Okey, tengok. A1 yang ni. Yang ni kita punya A1. A1. B1. C1. D1. Dia A2. B2. C2. D2. A3. B3. C3. D3. Masukkan. Masukkan. Yang ada kalkulator boleh try masukkan. Jadi A1 7. B1 5. C1 negatif 3. D1 16. A2 3. B2 negatif 5. C2 2. D2 negatif 8. A3 5. B3 3. C3 negatif 7. D3 kosong. Dapat jawapan X1 betul. Y3 betul. Z2 betul. Jadi soalan ni sebenarnya kamu hanya nak buat jalan kerja. Jawapan kita boleh tekan kalkulator. Dan memang tak boleh salah. Okey? Jom kita try. Macam mana? Kita tengok yang B pula. Tengok B. Nampak? Dia 4 soalan je hari ni. Tengok tak banyak pun soalan dia. Sikit je. Tapi dia punya cerita satu apa? Whiteboard habis tau. Ni dah salin ke? Sempat ke ambil? Boleh? Okey. Padam Jom kita tengok satu kali lagi. Nombor 1 3.2. Nombor 1 masih lagi nombor 1 B pula. Soalannya selesaikan dengan kaedah bagi kat situ 4 tambah 3Z sama dengan 1. X tambah X tambah 2 sama dengan 5. Dan dia putuskan
Saya sangkut ni. Sekejap. Oh, saya laptop. Okey. Test. Okey, boleh. Aduh, laptop saya ni internet. Dia jadi slow. Kamu okey? Masih clear lagi ke? Clear. Clear, okey. Okay, sambung Jadi kita pilih dulu, tengok contoh kat sini. Mana nak pilih ni kan? Tengok semua nombor lain-lain. Ni 4, 1, 3. 1, 2, 3. 2, 3, 4 sudah. Kan? Kita tak ada yang sama. Kalau sama suka hati kita. Contoh, kan? Dicadangkan kepada pelajar contoh dalam buku teks. Dia kata buang X dulu. Buang X dulu dia kata. Boleh kita buang X dulu. Kita pilih apa? 1, 2 juga. 1 dengan nombor 2. Cuma kat sini kalau kamu tengok, yang ini 4, ini 1. Jadi macam mana kita nak samakan dia? Senang je. Yang nombor 2 ni kita darab dia dengan 4. Nampak? Macam tadilah. Kita darab dengan 4. Macam inilah kita buat. Jadi yang tinggal apa? Kita akan ambil asal 21 ke atas 4X tolak 2Y campur 3Z sama dengan 1. Yang bawah kita akan dapat 4X campur 12Y. Kemudian tolak 16Z. Sama dengan negatif 28. Jadi kita dah ada benda yang sama. Bila dah ada benda sama, bolehlah kita hapuskan. Kalau 4X dengan 4X, nak hapuskan dia, kita guna tolak. Itu jangan lupa tulis pula. Lupa tulis, lupa nanti. Okay? Jadi ni mati. Yang tinggal apa? Negatif 2 tolak 12. Negatif 2 pula. Negatif 14. Okey. 3 tolak 16. 3 tolak dia tambah, dia akan dapat positif 19. Sama dengan 1 tolak 29. Okey. Settle seorang. Dapatlah kita punya persamaan nombor 3. Nombor 3 pula, sorry. Nombor 4 sebab ni nombor 3. Okey. Sekarang kita kena cari seorang lagi. Combination, 2 combination juga. Yang mana-mana untuk dapatkan Y dengan Z juga. Contoh macam tadi saya pakai. Lepas saya pakai 1, 2, saya pakai 1, 3. Kan? Ini suka hati lah sebenarnya. Tapi kali ni saya tak nak pakai 1, 3. Sebab saya nampak ni X, ni 3. Ni X, ni 3. Jadi saya pakai 2 dan 3 pula. Dia boleh suka hati kita. Kan? Contoh kali ni saya pakai 2 dan 3. Saya ambil yang pertama atas tu. X tambah 3Y tolak 4Z sama dengan negatif 7 dengan 3X tambah Y tambah 2Z sama dengan 5. Cuma tadi hapus X, sekarang kena hapus X juga. Atas ni kita kena darab lah dengan 3 bagi sama. Turunkan ke bawah boleh. Dia akan dapat 3X. Ini turun sini 3X campur 9Y tolak 12Z sama dengan negatif 21. Sekarang dah boleh hapus. Macam mana nak hapuskan dia? 3X dengan 3X. Kita tolak. Matilah 3X. Maka yang lain pun kena tolak juga. Dia akan jadi Y tolak 9. Y maksudnya 1. 1 tolak 9 negatif 8. 2 tolak. Tolak akan jadi tambah. Jadi 2 tambah 12 akan jadi 14Z. Sama dengan
5. Tolak-tolak tambah juga 26. Sekarang kita ada persamaan nombor 5. Macam biasa bila sistem kita dah tahu, kita tahu. Yang seterusnya apa? 4 dengan 5 pula combine. 4 dengan 5 bagi sebelah. Okey. Boleh dapat? Saya pergi 4 dengan 5 pula. Yang 4 negatif 14y tambah 19z sama dengan 29. Okey. Kemudian yang nombor 5 negatif 8y campur 14z. Okey, sama dengan 26. Yang ini jam sikit. Tengok. Sebab apa? Tengok nombor dia. Kan? Cuma kalau kita tengok betul-betul, kita akan perasan bahawa ni boleh kecil. Kan? Ni boleh kecil. Tapi tak guna juga kecil. Apa? Kecil, kurang-kurangnya kalau saya kecil, saya dapat 4. Tapi 14 kat atas. Nak samakan ni. Kalau Z, lagilah 19, 14. Apa saya kecilkan dulu apa-apa pun. Sebab kita nampak 8, 14, 26 boleh kecil, kita kecilkan. 8, 14, 26. 8 akan jadi bahagi 2, 4. 14 bahagi 2, 7. 26 bahagi 2, 13. Kan? Jadi kalau pening-pening, kita cross sajalah. Senang. Kita cross sajalah. Contoh saya cross hilangkan Y. Kalau hilangkan Y maksudnya apa? Kita cross. Yang atas ni kita darab dengan. Jangan darab dengan negatif 4. 4 saja cukup. 4 je. Ambil nombor dia. 4. Yang bawah pula darab dengan 14. Macam tu. Dia cross. Okey. Tak ada masalah. Boleh. Kan? Okey. Sekarang kita tengok. Yang ini 14 kali 4. Negatif 56. Campur dengan 19 kali 4. 76. Sama dengan 29 kali 4 pula. 80. 36. 80, 36. 116. Besar nombor dia. Kalau salah, kamu tegur. Bawah pula, ni sama. Sama, 4 kali 14 sama. Negatif 56. Okey, 7 kali 14. 70, 28. 70, 28 maksudnya 98. 13 kali 4. 13 kali 14. 13 kali 14. 182. Dulu masa kecil-kecil boleh congak ni. Dah besar jam pula kan. Okey. 82 cikgu. 82. Sorry. 82. Okey. Tulis salah lagi. Aduh. Okey. Jadi negatif 56. Negatif 56. Hapuskan dia. Sebab dia simbol dia sama. Kita akan tolak. Faham? Bila kita tolak dia mati. Kemudian kita dah boleh tolak dah. 76 tolak dengan 98. Dapat 22. Negatif 22. Okey. Yang ini 182. 16. Saya tekan kalkulator slow betul. 66. Negatif 66. Negatif mati. Z dapat 66 bagi 22, 3. Nombor je besar-besar. Dapat jawapan 3. Dia bila dapat seorang, settle. Settle. Macam mana? Z kita masuk dekat mana? Pilihlah mana-mana. Kalau kamu pilih atas ni pun boleh. Ni atas ni pun tak ada masalah. Boleh pilih. Tak semestinya pilih kat sini. Pilih kat atas ni pun boleh. Yang mana kamu senang tengok. Tak kisah mana-mana. Contoh saya nak ambil yang ini. Saya nombor je kecil-kecil yang ni je. Saya ambil yang tu. Saya akan ambil. Saya gantikan negatif 4Y.
campur 7 kali 3 sama dengan 13. Jadi kita akan dapat negatif 4Y sama dengan 13 tolak 21. Jadi kita akan dapat iaitu Y sama dengan 2. Ya. Dapat 2. Betul? 2 kan? Dapat Y, dapat Z. Kita carilah satu lagi yang X. Yang mana X paling senang? Yang ni. Sebab dia X saja. Dia X saja senang. Boleh senang kita gantikan dekat X saja. Okay, saya akan ambil X tambah 3Y. 3 kali 2. Kemudian tolak 4Z. Z kita 3 sama dengan negatif 7. Jadi kita akan dapatkan sini X 6 tolak 12. Negatif 6. Sama dengan negatif 7. Jadi X sama dengan negatif 1. Kamu dah boleh tekan kalkulator untuk cek jawapan. Kan? Panjang cerita dia. Itu kaedah perumusan. Tapi dapat dirumuskan sebenarnya senang je. Mula-mula kita buat satu combination untuk hilangkan satu. Lepas itu satu lagi combination. Kamu boleh tetapkan pun boleh. Tak ada masalah. Contoh kamu tetapkan. Saya macam mana pun saya nak buat 1-3, 1-2. Lepas tu saya nak buat 2-3. Boleh, tak ada masalah. Asalkan mesti hilangkan satu unknown. Kalau unknown dia ada 3-3 macam ni. Kalau dia cacat, cerita lain. Cacat maksudnya macam mana? Ni X, Y, Z. Ni X, Y, Z. Ni Y, Z je. Itu cerita lain. Nampak? Itu kalau macam tu lagi mudah sikit lah. Sebab yang last kali tu dia tak cukup sifat. Jadi kita tak payahlah hilangkan Y dia. X dia memang X dah tak ada. Jadi kalau tak cukup tu lebih baik kita gunakan teknik penggantian sebenarnya. Okey? Boleh? Ini B. Penghapusan. Jom kita tengok apa beza dengan penggantian. Penggantian dia lebih mudah sedikit lah. Cuma kadang-kadang ada setengah pelajar, dia sangkut dekat mana? Nak expand. Algebra sangkut. Dia rasa susah sikit lah. Kan? Okay. Untuk pengetahuan kamu sebenarnya, tahun lepas, masa saya mengajar topik ni lah, lepas tu COVID, kan? Lepas tu ramai pelajar tingkatan 4 drop admit. Masa tu lah. Ramai. Geng-geng kamu lah. Kan kakak-kakak kamu. Lepas topik ni lah. Susah juga topik ni. Memanglah sebenarnya. Kalau kita train pelan-pelan boleh. Dia bukan susah. Dia banyak. Dalam masa lalu kita panggil dia. Dia remeh. Meremehkan. Kadang-kadang ada orang tak suka benda meremehkan ni. Kita tengok nombor 2 kan. 3.2. Nombor 2A. Soalan dia. 2X tambah Y tambah 3Z sama dengan negatif 2. X tolak Y tolak Z sama dengan negatif 3. 3X tolak 2Y campur 3Z sama dengan negatif 12. Dia nak kaedah penggantian. Penggantian maksudnya kita kena dapatkan satu unknown dijadikan sebagai perkara rumus. Biasanya kita akan pilih orang yang single. Kalau kat sini paling senang ni X, Y, Z. Pilihlah mana kau suka. Kan? Biasanya kalau kamu tengok sini, ramai cikgu saya pilih X lah senang. Tak apa, tak ada masalah. Kita keluarkanlah. Ini macam tadi lah, ni nombor 1. Ini nombor 2. Ini nombor 3. Jadi saya akan keluarkan nombor 2. X tolak Y tolak Z sama dengan negatif 3. Pilih X. X sama dengan Y tambah Z tolak 3. Nampak? X ni kita akan masukkan kepada kawannya yang lain. Yang ini kita dah dapat X. Kita akan masukkan X ni kepada kawan. Jangan masukkan nombor 2 balik. Tak jadi cerita dia. Kita pilih mana-mana X nak masuk. Sebelum nak masuk X, kita tengok dulu X nak masuk. Mana? Ni 2. Ni 3. Nak masuk mana ni? Jadi, saya pilih suka hati. Contoh, saya masukkan ke nombor 1. Masukkan nombor 1. Saya akan ambil X ni, masukkan ke nombor 1. Dia akan jadi 2.
tempat X tu, saya mau tulis dulu nanti keliru. Tambah 3Z sama dengan negatif 2. Tempat ni saya akan gantikan dengan yang ini. Jadi dia akan jadi 2Y tambah Z tolak 3. Okey. Contoh. Kemudian tambah Y tambah 3Z sama dengan negatif 2. Okey. Kita tengok. Jadi bila kita buat kat sini, kita akan tengok ke yang unknown kita dah tinggal 2. Kan? Unknown kita dah tinggal 2. Saya terus buat kat sini, dia jadi apa? 2Y tambah 2Z tolak 6. Okey, kat sini tambah apa ni? Y tambah 3Z sama dengan negatif 2. Okey. Jadi kat sini saya akan dapatkan kat sini simplify dia 2Y campur Y. Jadi 3Y. 2Z campur 3Z. Jadi 5Z. Nombor kita negatif 2. 6 pindah sebelah. Tambah 6. Sama dengan 4. Okey. Sekarang kita dah ada persamaan yang tak ada X. Okey. Jadi macam mana nak buat ni seterusnya? Kalau kau tengok. Ya. Okey. Seterusnya kalau kamu tengok kat sini, kita ada Y dan Z. Kan? Dan kita ada X, kita ada dalam sebutan Y dan Z. Kan? Jadi kalau kamu nak buat satu lagi, kamu boleh pilih mana-mana combination, satu lagi combination. Kan? Contoh, kalau saya ambil ke atas ni, saya boleh dapatkan Y. Nampak? Kita boleh dapatkan Y ni, sini boleh dapatkan Y. Boleh dapatkan Y. Okey, Y kita akan dapat Y dalam sebutan X dan Z. Okey, tengok cuba Jadi ya, dia punya earphone ni longgar. Okey. Kat situ dia ada 2X tambah Y tambah 3Z sama dengan negatif 2. Saya keluarkan Y sama dengan apa ni? Pindah sebelah. Negatif 2X tolak 3Z tolak 2. Kita dapat Y. Okey, jadi kita ada Y dalam sebutan X dan Z. Kita ada X dalam sebutan Y dan Z kat sini. Kejap saya tengok. Oh, sorry. Silap Salah. Saya salah. Sorry dia sebenarnya silap. Saya silap. Yang ini saya dah dapat X. Dapat X ni. Kan? X patutnya tadi saya masukkan X ke dalam nombor 1. Ini saya masukkan X ke dalam nombor 1. Yang ni X masuk ke dalam nombor 1. Okey? Jadi X datang daripada nombor 2. Jadi seterusnya saya kena ambil X juga. Saya kena masukkan ke dalam yang satu lagi. Nombor 3. Saya kena gantikan X ni ke dua-dua kawan yang lain. Jadi saya pergi cari Y. Itu jadi lain cerita dia. Jadi saya kena buat satu lagi. X. Saya masukkan kawan dia seorang lagi nombor 3 pula. Tadi X dah masuk nombor 1. Yang nombor 3 saya boleh masukkan. Jadi saya akan masukkan nombor 3. Nombor 3 adalah 3X. Tolak 2Y campur 3Z sama dengan negatif 12. Bila saya masukkan ke sini, X saya gantikan saja 3Y
Y tambah Z tolak 3. Ni. Masuk. Jadi kita akan sambung terus. Tolak 2Y tambah 3Z sama dengan negatif 12. Dia akan jadi kat sini 3Y tambah 3Z tolak 9 tolak 2Y tambah 3Z sama dengan negatif 12. Okey. Jadi saya dah dapat 3Y tolak 2Y. Tinggal Y. 3Z campur 3Z tambah 6Z sama dengan negatif 12 campur 9. Dia akan dapat negatif 3. Okey. Jadi kita akan dapat. Kalau kamu tengok kat sini. Kita dah ada persamaan nombor 4 kat sini. Dan nombor 5 kat sini. Biasanya nombor 4 dengan 5 ni. Kita settlekan. Kita akan dapat siap jawapan. Okey. Macam mana 4 dengan 5? Jadi saya letak dekat-dekat 4 dengan 5. Jadi ingat kita sedang buat kaedah penggantian. Bukan penghapusan. Jadi saya buat ni. Maksudnya. Y dengan Z. Y dengan Z. Saya kena keluarkan satu unknown lagi. Siapa unknown dia? Y. Jadi saya tak boleh ambil. Tadi saya silap ambil yang ni. Tak boleh. Kita kena ambil daripada yang nombor 5 atau nombor 4. Jadi kat sini. Takkan nak ambil yang ini. Nampak? Ambil yang ini. Yang senang ni dah single. Jadi saya akan keluarkan kat sini. Y sama dengan negatif 3 tolak 6Z. Nampak? Ambil ni. Masuk dalam ni. Hilang Y dia. Kan? Jadi dia akan jadi apa? 3. Y itu gantikan dengan negatif 3 tolak 6Z campur 5Z sama dengan 4. Jadi bila kita selesaikan kat sini, kita akan dapat negatif 9 tolak 18Z campur 5Z sama dengan 4. Tolak 18 campur 5. Kita akan dapat negatif 13. Z sama dengan 4 campur 9, 13. Jadi Z akan dapat jawapan kita negatif 1. Dia kena dapat seorang dulu. Macam tadi. Tujuan dia dapat seorang. Macam ni, kamu tengok cerita dia sama juga sama kaedah dia. Kan? Okey, nanti saya rumuskan nanti. Kamu akan nampak. Jalan kerja dia lebih kurang sama je. Penghapusan atau penggantian. Dah dapat Z, bawa sini dapat Y. Y sama dengan negatif 3 tolak 6. Z negatif 1. Dapatlah jawapan kita. Negatif 3 campur 6. Dapatlah 3. Kan? Campur dah dapat 3. Dah dapat Y. Kat sini. Seorang lagi belum dapat X. Mana X ni? Sebab sini X. Terus kita ambil X. Sama dengan. Y kita 3. Z kita negatif 1 tolak 3. Dapat jawapan. Kalau kemudian dapat jawapan kat sini. 3 dapat negatif 1. Jadi X negatif 1. Y 3. Z negatif 1. Okey. Cuba cek jawapan tengok. Mod equation 3. 2, 1, 3, negatif 2. 1, negatif 1, negatif 1, negatif 3. Kemudian 3, negatif 2, 3, negatif 12. Betul. Nampak? Macam mana? Boleh ke? Boleh? Okey? Boleh. Boleh saya akan buat dia punya apa? Flow dia. Kamu try tengok yang B tu. Boleh? Try tengok flow dia. Tengok flow dia. Macam mana dia punya pergerakan dia. Okey. Soalan B.
Nombor 2B penggantian okey. 2x tambah 3y campur 2z sama dengan 16. Okey, x campur 4y tolak 2z sama dengan 12. Kalau penghapusan dah seronok Okey, sini x tambah y campur 4z sama dengan 20. Oh, yang ini kalau penghapusan syok ni. Banyak benda yang boleh dihapuskan. Tapi dia suruh buat apa? Penggantian. Okey, penggantian step pertama. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okey. Kita akan pilih seorang untuk keluar. Jadi kalau kamu tengok kat sini, saya pilih yang mana? Saya pilih ni antara 2 dengan 3 ni. Nombor 3 lah. Kan? Nombor 3 ni, kamu keluar untuk dapatkan X. Nampak? Keluarkan dia untuk dapatkan X. Bila dah dapat X kat nombor 3 kat situ, kita akan ambil X masuk nombor 1. Sampai dapat persamaan. Dah dapat X masuk nombor 1 ni, dia akan menghasilkan persamaan nombor 4. Nampak? Lepas tu kita buat apa satu lagi? Kita ambil X pula, masuk pula nombor 2. Nombor 2. Kita akan dapat persamaan nombor 5. Okey? Dan nombor 4 dengan nombor 5 ni, kita kena kumpulkan dia. Kemudian kita kena keluarkan satu, dapatkan satu huruf lagi. Kan? Terpulang apa cerita dia. Jadi bila kita dah dapat nombor 4 dan nombor 5, nanti kamu kena keluarkan satu huruf lagi. Contoh, kita dapatkan berapa? Contoh dapatkan Y. Okey? Dapatkan Y, kita masukkan ke dalam, keluarkan pada 4, masuk ke dalam 5. Okey, ini flow dia. Ini idea dia lah, apa kita nak buat lebih kurang lah. Kan? Tapi sini boleh berubah. Tak semesti dapat Y, mungkin dapat Z dulu. Kan? Dapat Z dulu. Sebab X dah mati. Bila kita ambil X, maksudnya X akan mati dulu. Boleh faham flow dia? Okey? Jom kita try tengok buat. Langkah pertama, kita dapatkan X dulu. Daripada nombor 3. Okey. X tambah Y campur 4Z sama dengan 20. Saya dapatkan X. Kita akan dapatkan ni sama dengan 20 tolak Y tolak 4Z. Dapat dah. Okey. Masukkan ke dalam nombor 1. Masukkan dalam nombor 1. Bila masuk nombor 1, dia akan jadi 2. X masuk 20 tolak Y tolak 4Z campur 3Y campur 2Z sama dengan 16. Okey. Ini expand. 40 tolak 2Y tolak 8Z campur 3Y campur 2Z sama dengan 16. Kumpulkan unknown. 3 tolak 2. Tinggal Y. Tolak 8 campur 2. Tolak 6. Nombor 16. Mana nombor? 16 40. 16 tolak 40. 16 tolak 40 sama juga dengan 24 negatif. Dapatlah persamaan kita nombor apa tadi? Rancangan kita nombor 4. Nampak? Okey. Sekarang kita nak buat nombor 5. Mana dapat nombor 5? Nombor 5. Tadi kita ambil X daripada nombor 3 masuk ke nombor 1. Sekarang kita kena ambil X daripada nombor 3 masuk ke nombor 2 pula. Kan? Kita pergi tengok buat soal nombor 2 pula. Saya akan ambil kat sini. Iaitu X. Seorang. Cantik. Terus masuk. Kan? Siapa X kita? 20 tolak Y tolak 4Z. Dia masuk terus. Kan? Sambung.
campur 4Y tolak 2Z sama dengan 12. Okey. Kumpulkan Y. 4Y tolak Y. Tinggal 3Y. Z pula. Negatif 4Z tolak 2Z. Negatif 4 tolak 2. Negatif 6Z. Nombor 12 tolak 20 sama dengan negatif 8. Sekarang kita dah ada nombor 5. Tengok. Antara nombor 5 dengan 4 dengan nombor 5, kita kena dapatkan apa? Contoh dapatkan Y. Okay, boleh tak dapat Y? Tengok. Sini nampak. Boleh dapatkan Y. Okay, dapatkan Y kat sini. Boleh dapatkan Y. Y sama dengan negatif 24 campur 6Z. Ambil Y ni, pergi kat nombor 5. Sebab dia main dia orang 2 orang je. Kan? Ni pergi nombor 5. Gantikan Y dekat nombor 5. Jadi kita akan dapat kat sini 3 negatif 24 campur 6Z. Okey. Sambung terus. Tolak 6Z sama dengan negatif 8. Kat sini kamu tengok. Unknown yang tinggal hanyalah Z. Bila kita selesaikan, dapatlah Z. Jom kita selesaikan. Saya kembangkan. 3 darab 24. Wow, 60, 12. 72. Negatif 72 campur 18Z tolak 6Z sama dengan negatif 8. 18 tolak 6 tinggal 12Z. Negatif 8 campur 72. Negatif 8 campur 72 tinggal berapa? Sangkut pula. 72 tolak 8. $64. Kan? Ini 64. Jadi Z kita akan dapat berapa? Pecahan lah. Betul ke? 16/3. 16/3. Oh, ini pelik jawapan ni. Cuba kamu semak kan. Aja tak salah. Saya salah kira. 60. Cuba kita cek jawapan dulu. Pelik ni tak boleh. Mod equation unknown 3. Cek dulu 2, 3, 2, 16, 1, 4, negatif 2, 12, 1, 1, 4, 20. Oh, betul. Betul Okey. Pakai kalkulator betul tak? Memang dapat Z sama dengan 16/3. Tak ada masalah lah. Kan? Dah dapat Z. Masuk kat dalam Y. Ambil pergi masuk dalam Y pula. Kita akan dapat Y sama dengan negatif 24 campur dengan 6 kali dengan 16/3. Okey. Tekan kalkulator tengok. Negatif 24 campur dengan 8. Akan dapat sini Y sama dengan 8. Tinggal seorang lagi X. Mana pergi X? Atas tu. Okey. Jadi X sama dengan 20 tolak Y mana? 8 tolak dengan 4 kali Z 16/3. Ambil kalkulator. 12.
12 tolak dengan 4 kurungan 16/3. Negatif 28/3. Ya, iaitu kalau kita tulis ni negatif 9, 1/3. Yang ini boleh tulis sebagai 5, 1/3. Boleh? Boleh faham flow dia macam mana? Okey? Boleh? Cikgu, Ya, Balkis. jawapan ni memang tak boleh dalam point dalam perpuluhan. Boleh dalam point, boleh. Tapi point, bila point, sepatutnya kalau kita tulis dalam point, biar point tu dapat tepat. Kalau macam ni, kita bundar. Point kita bundar kan? Kalau kamu bundar, kadang-kadang dia, kalau final answer kamu, kalau point kamu yang ini, final answer, okay, fine. Takut kalau tiba-tiba soalan, kalau macam ni, contoh, kamu dapat ni, negatif 9.333. Tiba-tiba ada kegunaan dia. Nanti kamu masukkan ke tempat lain. Defect. Oh. Sebab, ya tak mau. Baik kita guna pecahan. Pecahan tepat. Kita guna calculator je. Okay. Okay? Cuma tapi kalau point, contoh dapat tepat. Contoh dapat 3.25. Nampak? 3.125. Yang tu tak apa. Yang tu memang dia takkan lari lah. Kan? Okay? Okay. Okay. Sekejap, saya tengok lari pula mouse saya ni. Habis bateri ke? Okey, kesimpulan dia hari ni. Kesimpulan. Okey, katakan kita ada 3 persamaan. Sistem persamaan linear. Ada 2 kaedah. Satu, penghapusan. Macam mana kita buat penghapusan? Biasanya kita akan buat contoh kat sini. Kita ada AX campur BX, BY campur dengan CZ sama dengan, letak je lah huruf apa benda pun. Contoh je. Kan? Ini saya letak kat bawah ni. Mesti tak letak huruf. Macam ni saya nak letak wakil dia. X, Y, Z. Kita ambil persamaan sudah. Okay. Kalau penghapusan, persamaan nombor 1. Dia ada 3. 2, 3. Tadi kita buat kalau kamu ingat kan. Mula-mula kita buat apa? Contoh kita hapuskan. Kan? Dekat 1 dan 2 kita hapus X. Contoh kita buat hapus X. Kan? Kemudian kita kena pilih satu lagi. Contoh kita buat 2 dengan 3 pula. 2 dengan 3 ni pun hapus X. Nampak? Bila kita hapus X, yang ini kita akan hasilkan nombor 4. Yang ini kita akan hasilkan nombor 5. Okey? Daripada bila dapat hasil pada 4 dengan 5 ni, 4 dengan 5 ni kita akan boleh untuk hapuskan satu huruf lagi. Contoh, hapus Y. Contoh. Bila kita hapus Y, hasil dia maka dapatlah Z. Dia akan dapat Z dulu. Tu kalau X, Y, Z lah. Ini kaedah dia, cerita dia. Tu untuk kaedah apa? Penghapusan. Ni tak semestinya 1, 2, 2, 3. Boleh jadi apa? 1, 2, 1, 3 boleh. Asalkan 2 combination mula. Okay? Ini flowchart untuk penghapusan. Dah dapat Z, senang dia patah balik. Dapat Y, dia patah balik. Dia patah balik lah. Kan? Okay, untuk penggantian pula. Gantian apa flow kita tadi? Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Kalau kau ingat flow tadi,
kita dapatkan X dulu. Mana-mana. Contoh dapat mana-mana lah. Tak kisah satu unknown. Contoh saya akan dapat. Kalau daripada 1 kita dapat X. Dapat X. X ni akan masuk ke dalam 2 untuk hasilkan persamaan nombor 4. X ni akan masuk ke nombor 3 untuk menghasilkan persamaan nombor 5. Ini flow untuk kaedah pergantian. Dah dapat 2 ekor ni. Dan antara 4 dengan 5 ni kita dapatkan Y pula. Dapat Y. Dapat Y masuk dalam nombor 5. Bila masuk dengan nombor 5, kita akan hasilnya akan dapat Z. Dapat Z, dia patah balik ya. Tengah. Jadi kaedah dia ni, kaedah perhapusan dia sup je tu. Pergantian dia masuk, dia masuk. Boleh kamu salin ni lebih kurang, insya-Allah kalau 3 bersama boleh buat. Tapi kalau kena tengok dah keadaan. Kadang-kadang ada soalan dia kurang sistem dia. Contoh dia tak 3-3-3, dia 3-3-2. Kalau 3-3-2 elok kita buat penggantian. Kita dapat siap terus satu. Okey? Boleh? Silakan. Balkis, okey? Okey, cikgu. Baik okey, jadi kamu cubalah tengok macam mana dekat soalan bab ni pendek. Dia pendek je bab ni. Dia tak panjang. Lepas ni dah penyelesaian masalah. Soalan maksudnya persamaan tak diberi, kena cari persamaan dulu. Bila dah dapat persamaan, buat balik sistem ni, penghapusan ke penggantian sama cerita. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi. Minggu depan boleh ke? Macam mana? Okey ke minggu depan yang jadual baru saya bagi tu? Dia